Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, apa yang kita akan belajar untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 hari ini? Mesti anda semua nak tahu kan? Kalau anda semua dah bersedia, jom kita belajar sekarang. Baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak anda semua bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 1. Kita akan gunakan buku teks dan juga buku aktiviti. Baiklah, tema kita pada hari ini, tema yang baru iaitu masyarakat muhibah. Agak baru kan perkataan ini untuk kamu semua? Muhibah, apa dia muhibah ni? Cikgu akan terangkan kepada anda semua. Muhibah ni membawa maksud harmoni, kerukunan, kesejahteraan, kebahagiaan, kasih mesra, kasih sayang dan juga percintaan. Maksud dia semua yang baik-baik adalah berkaitan dengan muhibah. Perpaduan juga ya. Ini maksud muhibah. Agak baru kan bagi anda semua. Jadi ingat maksud muhibah ni. Okey? Kita lihat buku teks muka surat 21. Kalau tak ada, cuma tumpukan perhatian pada slide yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Pada slide ni sama dengan buku teks awak, muka surat 21 ni. Cikgu nak anda lihat gambar ni. Tajuk dia masyarakat muhibah kan? Kita lihat gambar yang pertama ni. Cuba anda lihat yang cikgu tandakan kotak di atas ini. Bendera Malaysia, di belakang tiang bendera ni ada bendera Malaysia dan ada tulisan, tak nampak kan? Ada tugu negara kat belakang ni. Apa yang dia tulis kat belakang ni? Pasti anda semua nak tahu kan? Cuba kita lihat. Itu adalah rukun negara. Dekat sekolah kadang-kadang mereka akan letakkan mural dan mereka tulis rukun negara kat situ. Apakah rukun negara tu? Dia ada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah 5 rukun negara. Apa tujuan rukun negara ni? Nak tahu juga kan? Rukun negara ni adalah prinsip-prinsip ni yang terkandung dalam rukun negara ni merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Untuk dapatkan masyarakat yang muhibah, penduduk Malaysia yang muhibah, diwujudkan rukun negara ni. Itu tujuan dia. Okey, habis tentang rukun negara ni. Seterusnya, cuba anda lihat 3 kotak yang cikgu tandakan di sini. Kotak yang pertama, kotak yang kedua ni, dan kotak yang ketiga. Apa yang anda dapat perhatikan? Lihat kotak yang pertama ni. Apakah di sini kotak yang kedua ni dan kotak yang ketiga ni? Cuba anda fikir, apakah yang dilambangkan dengan situasi di sini? Kita boleh lihat sahabat. Mereka bersahabat dengan semua orang ya, tak kira warna kulit, tak kira bangsa, tak kira agama. Kita kena bersahabat supaya kita dapat hidup dalam satu masyarakat yang muhibah. Tak boleh bermusuh-musuhan, gaduh-gaduh, tak boleh, tak baik kan? Kemudian saling menghormati. Cuba anda lihat di sini, saling menghormati. Lihat, mereka tidak tolak menolak, berkongsi buku di sini. Okey, mengikut peraturan. Okey, mereka menghormati sesiapa saja, sama ada kawan ataupun pakcik ni pun mereka hormat, mereka mendengar arahan. Okey. Kemudian tegur menegur. Yang ketiga ni, cuba lihat tegur menegur. Seorang tegur seorang kawan dia, bersalam-salaman. Tapi sekarang tak boleh bersalam lah ya. Penjarakan fizikal. Ini salah satu contoh masyarakat muhibah, konsep masyarakat muhibah yang terdapat di sekolah. Cikgu rasa sekolah kita pun ada, cuma sekarang ni bersalam-salaman ni tak ada lah kan, tak boleh kan, tak boleh bersentuhan. Kemudian lihat muka surat 22. Baru kita masuk kepada aktiviti kita yang pertama pada hari ini, iaitu kita akan membaca tentang dialog yang bertajuk kawan baru. Okey, kawan baru ni.
Dan ada satu tempat kosong di sini. Macam mana kita nak isi? Cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, cikgu akan bacakan. Anda boleh dengar dan ulang di rumah ya. Okey, yang pertama kita baca ini. Ini kawan baru kita. Namanya Prima. Apa khabar Prima? Kabar baik. Terima kasih. Kamu tinggal di mana? Macam mana kita nak jawab ni? Maklumat dia ada di bawah ni. Di bawah ni. Ini tempat tinggal Prima. Nombor 2 Jalan Perpaduan Taman Muhibah 35900 Tanjung Malim, Perak. Jadi kita nak jawab penuh di sini ke? Tak perlu kan? Jadi Prima pun jawab, saya tinggal di Taman Muhibah. Kita ambil yang nama tempat dia saja. Saya tinggal di Taman Muhibah. Kemudian adik-beradik kamu berapa orang? Berapa orang adik-beradik dia? Macam cikgu tunjukkan tadi, jawapan dia kat bawah ni kan. Jadi macam mana nak jawab? Di sini ditulis 3 orang. Sudah nak respon. Jadi awak jawab, adik-beradik saya ada 3 orang. Tarikh lahir kamu bila? Dia tanya pula tarikh lahir. Jadi Prima pun jawab macam mana? Cuba fikirkan. Tarikh lahir saya pada 18 Januari 2010. Yang ini ada kawan baru dia menyoal dan Prima pun menjawab, memberi respon kepada soalan. Okey, cikgu ulang. Kita ulang sekali lagi ya. Ini kawan baru kita. Namanya Prima. Apa khabar Prima? Kabar baik, terima kasih. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Taman Muhibah. Adik-beradik kamu berapa orang? Adik-beradik saya ada 3 orang. Tarikh lahir kamu bila? Tarikh lahir saya pada 18 Januari 2010. Macam tu. Begitu caranya kita nak respon terhadap soalan perbualan. Kalau dekat kelas kita boleh buat simulasi macam ni ya. Okey, itu untuk aktiviti kita yang pertama, bersoal jawab. Baiklah, kita lihat sekarang ni aktiviti kita yang kedua. Sini kita akan membaca beberapa perkataan yang baru. Sama ada anda dah tahu ataupun belum, tapi kita akan baca bersama-sama. Okey, anda sudah bersedia? Anda semua boleh ulang selepas cikgu baca ya. Kalau terlalu laju, boleh pauskan video ini dan cuba ulang, kemudian mainkan semula. Okey, sedia? Rina dan kawan-kawannya membawa Prima melawat kawasan sekolah. Prima seronok melihat suasana sekolah barunya. Di sini antara kawasan yang dilawat oleh Prima. Okey, mereka melihat padang. Padang, ada 2 suku kata di sini. Padang. Yang kedua, store sukan. Store sukan. Yang ketiga, pejabat. Pejabat. Keempat, koridor. Koridor. Kelima, bilik kaunseling. Bilik kaunseling. Keenam, tandas. Tandas. Ketujuh, makmal. Makmal komputer. Makmal komputer. Dan yang ke-8, kantin. Kantin. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Padang, store sukan, pejabat, koridor, bilik kaunseling, tandas, makmal komputer, kantin. Anda semua boleh ulang semua ke-88 perkataan ini. Sebut dengan sebutan yang betul. Aktiviti kita yang seterusnya, lihat buku teks muka surat 24. Kalau cikgu laju sangat menerang, boleh pauskan video ini, berhentikan video ini, ulang balik aktiviti sebelumnya ya. Okey. Aktiviti kita yang seterusnya adalah bertajuk hadiah untuk sahabat. Hadiah untuk sahabat.
Okey, cikgu baca terlebih dahulu. Aileen pergi melancong bersama-sama ahli keluarganya. Dia turut tidak lupa akan kawan-kawannya. Dia membeli hadiah untuk mereka. Ceritanya di sini Aileen dia pergi melancong bersama dengan keluarganya, tapi kawan-kawan dia tak dapat ikutlah. Tapi Aileen ni baik budaknya, jadi dia tak lupa dengan kawan-kawannya. Jadi dia membeli hadiah. Hadiah ni sesuatu yang kita beri kepada orang dengan ikhlas hati. Okay, jadi Aileen berikan hadiah kepada kawan-kawannya. Apakah hadiah itu? Aileen membelikan topi. Okay, ni topi, T-O-P-I, topi. Pensel di atas meja ni, pensel, lihat ejaan dia. Buku, cawan, gelang, dan akhir sekali dah ada di sini pemadam. Kan kita baca dan sebut sama-sama dengan betul. Topi, pensel, buku, cawan, gelang tangan, pemadam. Okey, sekarang tibalah kita kepada latihan kita yang pertama. Jadi anda boleh keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 yang berwarna coklat tu atau berwarna kuning tu. Buka muka surat 23 sekarang. Di muka surat 23 anda semua boleh nampak di sini kan, aktiviti 1. Berikan respons terhadap soalan yang didengar. Berikan respons terhadap soalan yang didengar. Tadi kita dah buat aktiviti soal jawab kan? Seorang yang soal, seorang lagi jawab. Okey, cikgu akan baca dialog di sini dan responnya sekali. Cikgu akan letakkan juga jawapan di sini supaya anda mudah untuk menjawab. Tapi sebelum cikgu letak, anda cuba fikirkan sendiri juga jawapan. Adakah sama dengan jawapan cikgu? Okey, kita mula. Selamat pagi Halim. Kamu baru sampai? Selamat pagi Aileen. Ya, saya baru sampai. Gambar kedua. Biasanya kamu datang awal. Mengapakah kamu lambat hari ini? Jadi apa Halim jawab di sini? Kenapa Halim lambat? Cuba lihat gambar yang kecil di sebelah kanan buku awal. Kenapa Halim lambat? Selalu di awal kan? Kenapa? Kereta rosak kan? Jadi ayat yang penuh dia adalah saya lambat kerana kereta rosak. Saya lambat kerana kereta rosak. Seterusnya gambar yang ketiga. Bagaimanakah kamu datang? Aileen tanya lagi. Sangat mengambil berat si Aileen ni. Bagaimanakah kamu datang? Dia tanya Halim lagi. Halim pun fikir lagi nak jawab apa. Jadi nampak tak gambar kecil di bahagian kanan, di sudut kanan. Jadi Halim pun jawab, saya menumpang kereta jiran. Saya menumpang kereta jiran. Seterusnya, yang terakhir. Bagaimanakah kamu hendak balik nanti? Halim jawab, bapa akan jemput saya dengan motosikal. Bapa akan jemput saya dengan motosikal. Jadi lengkaplah dialog ataupun sesi soal jawab di antara Aileen dan Halim. Okey, kita ulang. Satu ayat yang lengkap, satu dialog yang lengkap. Selamat pagi Halim. Kamu baru sampai? Selamat pagi Aileen. Ya, saya baru sampai. Biasanya kamu datang awal. Mengapakah kamu lambat hari ini? Saya lambat kerana kereta rosak. Bagaimanakah kamu datang? Saya menumpang kereta jiran. Bagaimanakah kamu hendak balik nanti? Bapa akan jemput saya dengan motosikal. Jadi anda jawab semua ni. Tempat kosong ada 3 tempat kosong ni dan tulis di dalam ruang yang disediakan. Okey, anda boleh hentikan video ini dan salin seperti apa cikgu jawab ni, atau anda boleh buat jawapan sendiri berdasarkan gambar yang kecil di sebelah gambar besar kotak dalam kotak ni. Okey, jelaskan. Baiklah, sekarang kita lihat latihan yang kedua, aktiviti 2, muka surat 24, buku yang sama, jangan tukar buku lagi. Okey, aktiviti 2, baca dan labelkan. Baca dan labelkan. Apa yang kita nak baca di sini? Tak ada petikan yang panjang kan? Cuma baca
perkataan yang di dalam kotak di atas. Ada kotak ni, yang bergaris merah ni, kotak merah cikgu letak ni. Ada 6 perkataan di sini. Murid, macam awak semualah murid. Bendera, basikal, tangga, pentas dan kereta. Okey, murid, bendera, basikal, tangga, pentas dan kereta. Tugas anda di sini mudah sahaja. Cari di manakah ataupun labelkan gambar-gambar ini dengan menggunakan perkataan di dalam kotak ini. Ada 6 perkataan, jadi ada 6 kotak kosong di bawah ni, kena labelkan. Yang mana kotak kosong tak nampak? Ni dia. Cikgu tunjuk dengan anak panah ni. Ada 6 kotak tempat kosong. Okey, jadi anda jawab sama ada murid, bendera, basikal, tangga, pentas ataupun kereta. Mudah saja kan? Kalau anda seorang murid yang pandai, pasti dapat jawab ni. Baiklah, tibalah kita pada aktiviti kita ataupun latihan kita yang terakhir, aktiviti 3 muka surat 25. Anda dah bersedia? Yang tadi dah siap kan? Dah bersedia? Okey, aktiviti 3 ni anda semua kena bina perkataan berdasarkan gambar. Ada 6 gambar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bina perkataan saja. Beberapa huruf sudah diletakkan di dalam apple-apple di sini. Ada banyak apple di sini. Dia dah sediakan sebagai pembayang. Tapi tak ada pilihan jawapan. Anda kena fikirkan sendiri. Okey? Anda kena fikirkan. Ada 6 kotak di sini. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada panjang sikit. Kotak yang kelima ni. Gambar yang pertama, apakah ni? Bermula dengan K, berakhir dengan I. Jawapan dia ada di dalam gambar ni. Cuba lihat. Cikgu takkan bagi tahu, tapi jawapan dia ada di dalam gambar ni. Kan? Jadi isikan tempat kosong ni. Gambar yang kedua, dia bagi K di apple yang ketiga ni. Jawapan dia pun ada di dalam gambar ini. Apakah objek ini? Benda ni. Yang ketiga, yang ini. Apa ni? Reben. Reben. Yang mana satu? Yang ini, yang digunakan untuk melilit kotak ni. Cuba fikirkan ejaan dia. RE yang diberi kepada awak. Dan tempat kosong ada 3 lagi. Okey, senang je kan? Tak tahu, cari dalam kamus ke, tanya dengan ibu, tanya dengan ayah, kakak ataupun abang awak di rumah. Okey, tak tahu juga. Bolehlah WhatsApp cikgu, nanti cikgu bagi tahu jawapan. Okey. Yang keempat. Yang keempat, apa ni? Yang dia pegang ni. Dia nak bagi kepada kawan dia yang di sebelah ni. Apa ni? Cikgu bagi pembayang sikit. Bermula dengan H, berakhir dengan H. Sini H, sini pun H. Cuba fikirkan apa benda ni. Yang kelima, apa yang dia pegang ni, yang dia sarungkan pada kaki selalunya. Sebelum kita pakai kasut, kita sarungkan pada kaki. Apa benda ni? Cuba fikirkan ejaan di bawah ni. Okey, dan akhir sekali, yang keenam, apakah yang dia pegang di sini? Dipakaikan di leher di bahagian ini. Apa tu? Perempuan je pakai, lelaki tak ada pakai. Okey, dipakaikan di bahagian leher. Apa ni? Barang perhiasan. Yang ni, cuba fikirkan. Cikgu bagi sikit jawapan, clue sikit. Bermula dengan R. Bermula dengan huruf R. Okey, mudah saja kan? Ada 6 perkataan yang anda kena bina. Mudah saja. Okey, itu saja 3 latihan kita untuk hari ini. Baiklah murid-murid semua, itulah tadi sedikit penerangan daripada cikgu. Cikgu harap anda semua faham dengan penerangan cikgu tadi, dan juga 3 latihan yang cikgu nak anda semua lengkapkan. Okey, semua latihan itu terdapat di dalam buku aktiviti jilid 1 anda semua. Ingat pesan cikgu, tulisan kena kemas dan cantik. Okey, kalau ada salah kena padamkan dengan bersih. Jangan comotkan buku tu, itu susah pula nak semak. Cikgu harap kita akan dapat berjumpa lagi nanti apabila sekolah dibuka semula.
Sementara itu, cikgu nak jaga kesihatan anda, jaga keselamatan, jaga kebersihan, sentiasa amalkan SOP, penjagaan fizikal, okey, supaya anda sentiasa selamat. Okey, jumpa lagi di pembelajaran kita yang akan datang. Bye bye.